Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, selamat pagi Asia. Bertemu sekali lagi kita dalam Borak Tesipeng. Jadi sebelum anda nak pergi shopping ataupun pergi beriadah bersama keluarga dan sebagainya, tonton kami dahulu di Borak Tesipeng. Dan sekiranya anda punya cadangan untuk hantarkan kepada kami, email sahaja di borak@tvstv.my. Apa perkara yang kita nak borak hari ini? Okey, saya dulu. Saya cikgu. Hari Sabtu semangat kan? Okey, hari ini Osha nak bawa anda cerita tentang pelari maraton. Selalu tengok dia berlari je kan. Tapi kita nak tahu juga apa sebenarnya kisah di sebalik kan. Jauh mana dia berlari kan. Osha selalu lalu tengok aja kan. Mana tahu akan terdetik hati nak berlari juga selepas ni. Kan. Nurul pula mengenai COVID-19. Kita tahu COVID-19 semakin teruk dari hari ke hari. Kita masih lagi berperang dengan musuh halimunan ini. Kita dah pun memenangi beberapa peperangan, pemulihan, bersyarat dan sebagainya. Konsistensi itu amat penting, terus jaga kawalan akan diri. Dan GAS hari ini akan membincangkan mengenai terendak, satu kraft tangan tradisional dari Sarawak oleh kaum Melanau. Nak tahu lebih lanjut selepas ini dalam Borak Tesipeng. Mazela. Okey, hari ini kita ada tetamu istimewa iaitu Makcik Bawang Champion. So nak borak-borak, nak tahu lanjut pasal diorang, stay tune. Jadi lepas ini banyak topik akan kita kupas dalam Borak Tesipeng. Kembali dalam Borak Tesipeng. Okey, Gas, hari Gas nak berkongsikan tentang kraft tangan tradisional Melanau. Apa Betul. itu terendak? Terendak adalah kraft tangan berbentuk seperti alat pelindung ataupun topi, dan ini melambangkan identiti masyarakat Melanau, salah satu kaum yang ada di Sarawak. Dan terendak ini sebenarnya sangat terkenal di Mukah. Dan ia boleh dijadikan sebagai cenderahati ataupun buah tangan. Maksudnya selain kita nak beli untuk tujuan melindungi diri daripada cahaya matahari, kita boleh buat juga sebagai cenderahati. Dan sangat famous sekali, warnanya merah, ada coklat. Itu adalah antara dia punya signature colour lah kan. Juga terendak ni sebenarnya boleh digunakan untuk cenderamata dalam bentuk orang kata rantai kunci, digantung dalam kereta dan sebagainya, sebab saiznya ada saiz kecil, ada saiz besar. And then ada saiz yang boleh dipakaikan. Betul. Dan dia kalau nak dipakai dekat kepala, dia ada saiz mengikut saiz kepala masing-masing lah. Kalau Osha mungkin saiz 100 kan. Osha lagi. Okey. Specialnya terendak ni sebenarnya harga dia sangat murah. Bermula daripada RM6 sehingga RM120. Mengikut ataupun bergantung kepada detail ataupun cara pembuatannya. Nak satu nanti ya? Betul. Lepas ni kita bagi ular kat dia. Okeylah, kita nak tahu lebih lanjut lah, Gas. Sebenarnya terendak ni dia juga diaplikasikan di beberapa bangunan ikonik dan komersial di Kuching. Kalau kita lihat di kawasan Kuching dan Sarawak, terdapat bangunan yang berbumbungkan terendak gergasi, seperti bangunan Menara Pehin Setiaraja dan bangunan Rikoda. Nak tahu lebih lanjut mengenai terendak ini, kita saksikan bingkisan ini. Seperti yang kita tahu, Sarawak bukan sahaja kaya dengan budaya dan warisan daripada kepelbagaian kaumnya, malah Sarawak juga kaya dengan seni kraft tangan yang menarik. Ikuti laporan ini. Terendak hanya di bak kata Melano. Polah palak tu lolo. Muda kata Melano. Muda tu. Udah polah muda tu kelak bawa kita molah isinya tu. Isinya tu kertas pasal jahit. Kertasnya udah jahit. Polah semata tu. Semata kata Melano tu. Napa kata Melayu kami si tahu. Udah siap ya. Apa mau kalau Sarawak kah, kalau apa kah? Sukati kita polah kala tu lah. Apa siap polah kala tu. Udah kala tu, jahit. Pola semata tu. Pola semata tu, udah siap semata, jahit lagi.
kami minta lah generasi muda-muda belajarlah mula terendak tu, takut terendak tu pupus kelak Kak, macam kami, siklah umur kami nak biak, itulah umur kami nak tua-tua lagi kelak. Mesti dak biak muda mesti mau belajar lah mula terendak tu nak takutnya hilanglah warisan melanui kan itu kelak. Hai, kembali lagi dalam Borak Teh Teh Si Peng. Kali ini topik Nurul mengenai COVID. Seperti yang kita tahu, COVID sekarang lagi dalam kes yang meningkat dengan apa kata orang, peningkatan kes COVID yang kini semakin mendadak, terutamanya di Sabah dan Kedah baru-baru ini. Dan jadi kita mintalah kerjasama daripada semua rakyat supaya Sebab itulah kami angkat topik COVID-19 ini agar menjadi inspirasi kepada anda untuk anda sentiasa kekal duduk di rumah jika tidak ada keperluan untuk keluar. Sebab pada awal bulan Oktober bulan ini kita dikejutkan dengan pemimpin negara di Amerika Syarikat Donald Trump sendiri disahkan positif COVID-19 bersama dengan isteri beliau. Jadi ini merupakan satu perkara yang bukan main-main. Anda kena orang kata ada kawalan kendiri yang ketat. Sekiranya tidak, kita mungkin berhadapan dengan gelombang ketiga yang sangat serius. Dan saya rasa kita pun jangan terlalu selesa dengan keadaan sekarang. Mungkin kita rasa dekat sini kes kurang, tapi dekat sebelah lain, dekat negeri lain kes meningkat. So kita macam tak ambil kisah, tapi sebenarnya kita masih lagi belum menang. Kita masih lagi harus mengawal, menjaga baik dari segi kebersihan kita dan kalau boleh tu kita jaga kita. Jangan kita tengok sebelah sana atau sebelah sini tak ada, okey kita relax je. Kita tak guna, kita abaikan apa kata orang face jangan mask kita pernah tak nak ambil pakai. lewa mengenai hal ini. Betul sekali. jadi rakyat diseru untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard, sentiasa menggunakan pelitup muka dengan cara yang betul. Dan menjaga Penjarakan fizikal. Sentiasa menggunakan hand sanitizer, jangan lupa itu juga. Alright lah. Jadi kita nak cerita lanjut pasal COVID-19 lepas ini kita ada apa Kita ada bingkisan. Ah. Jadi saksikan bingkisan ini. Stay tune. Anda kembali lagi menyaksikan Borak Teh Si Peng bersama saya Osha, Marzela, Gas dan juga Nurul. Hari ini kita ada tetamu istimewa yang kami bawakan khas untuk anda dan mereka ini merupakan pelari-pelari maraton yang sangat aktif berlari. Saya rasa di Kuching, mungkin ada juga dekat luar. Dan kita jemput Su Marcel dan Abang Jumadi Rosli. Apa khabar Su? Apa khabar Jumadi? Ini adalah mereka yang kuat berlari. Kalau anda tengok dekat atas meja ni, banyaklah medal, pingat, apa semua. Ada selipar jual ada ni lah apa ni? Ada makanan. Energi apa macam-macam lah. Ada apa ni beg sekolah. Yang kita ni bukan pelari-pelari maraton, pasti nak tahu kan sebab diorang ni pasti sudah mempunyai pengalaman. Seperti Su sendiri mula berlari maraton since 2016 dan Abang Jumadi berlari since 2013. Kan. Jadi boleh tak story sikit macam mana boleh start nak berlari ni? Su. Untuk saya mula start berkecimpung dalam bidang larian disebabkan nak turun berat badan.
bila kita dah sentiasa kerja, balik kerja terus tidur je biasa. Makan tidur, makan tidur. Terasa lah. Bila dah beberapa tahun dah rutin yang sama, baru sedar diri sendiri semakin berat semakin naik lah. Baju pun kena sentiasa bertukar saiz. Jadi masa tu tak boleh nak pakai baju yang cantik-cantik. Okey, start situlah ada niat nak turunkan berat badan, okey, nak jaga kesihatan. Jadi mulalah berjalan saja dulu. Berjalan, kemudian berlari sedikit-sedikit di pustaka. Ni apa? Sebab sekarang ni adalah zaman orang kata kita sibuk dengan pekerjaan. Jadi boleh kita nak berlari ataupun maraton tapi masa tu tak ada. Macam mana Su imbangkan masa dan bekerja? Okey, kalau bagi minat seseorang tu kita kena ada disiplin lah sebenarnya. Walaupun sesibuk mana sekalipun kita kena cari masa untuk berlatih kalau kita serius dan minat lah. Bagi saya kalau sebab saya bertugas sebagai guru, jadi masa saya agak fleksibel sikit. Jadi saya ada masa petang lah lepas balik dari sekolah. Okay, saya rehat sekejap. Lepas tu saya akan turun untuk berlari sekurang-kurangnya dalam sejam begitulah. Untuk setiap hari lah. Kan, stamina tu jangan dipadah orang lah kata orang. Macam Abang Jumadi pula macam mana? Okey, saya start berlari pada tahun 2013. Masa tu saya bertugas di Kuala Lumpur di Petronas Twin Tower. Biasanya itulah bila pergi kerja gelap, balik kerja pun dah gelap. So tak ada masa untuk nak jaga kesihatan betul-betul. So saya start daripada situlah bermula saya rasa macam badan tak berapa sedap pergi kerja, so tak berapa produktif. So petang-petang selepas office hour saya berlari sekejap dalam 10 atau 5 km, then mandi dekat gym dan balik. So everyday rutin yang sama. So start daripada situ dan akhirnya timbul minat untuk minat bila 2013-2014 masa tu competition ataupun race untuk running tak berapa trending lagi. Tidak macam sekarang. So event macam kena tunggu sebulan mungkin 2-3 je. So tapi sekarang ni dah macam banyak. So start dari situ saya cuba cabar diri. Saya daripada menjaga kesihatan tadi, cabar diri sampai sekarang saya dah boleh berlari ultra lah. So ultra distance lebih daripada maraton, which is 50 km ke atas. Dibanding ultra maraton. 50 km non-stop. Ya, non-stop. Ya Allah. Tak berasap ke kaki? Adakah sebab nak turunkan berat badan juga? Pada mulanya memang saya nak, bukan nak turunkan, memang badan saya memang tak berapa nak okey je, cuma nak jaga kesihatan. Sebab saya suka makan. So in order to balance nak balance nak maintain, so saya berlarilah untuk bakar kalori yang mungkin terlebih. Kalau berjalan dalam shopping mall itu kira maraton. Kalau berjalan sejauh 42.195 km baru dah dikira maraton. Ya Allah. Ada measurementnya. Maraton distance, yes. Jadi paling jauh destinasi kita panggil jarak paling jauh. Abang Jumadi dan Su. Okey, untuk saya paling jauh so far yang official saya pernah menyertai official event di Perancis dan Itali. Wow. 145 km. 145 km. Yang tu untuk orang panggil trail running ataupun mountain running. Yang bukan yang normal road yang kita lari biasa tu, kita kena naik gunung, turun gunung, masuk hutan. Maksudnya tahap kesukaran dia lagi susah. Yes, dan sangat teknikal lah. So waktu berlari tu ada dapat nombor menang ke macam mana ke ataupun habis berjaya habiskan yang di luar negara tu? Di luar negara saya dalam tahun lepas 2019 saya antara represent Malaysia yang the best performance tahun lepas lah. Sebab untuk menyertai pertandingan tu dia ada qualification, dia tak boleh simply masuk ataupun dia ada kena qualification atau kelayakan untuk ada ujian-ujian tertentu. Apa antara qualification untuk masuk pertandingan tu? Qualification dia kena habiskan at least 3 atau 5 ultra marathon yang lebih daripada 100 km ke atas. Mak Datuk. Dan kita kena collect point dan finish within time frame yang ditetapkan. Jadi sebelum you nak masuk pertandingan tu, macam mana you jaga stamina you? Okey, untuk stamina selain daripada pemakanan, training, of course, training bila latihan, dia ada banyak jenis latihan untuk meningkatkan stamina, untuk meningkatkan kekuatan badan
Lepas tu untuk meningkatkan kelajuan berlari. So different type of training plan. So dalam masa especially sekarang ni kan COVID tu semua, so kita limited boleh keluar ke mana-mana semua. So saya hanya maintain the basic fitness. So at any time kalau ada macam race ataupun event yang saya nak sertai, baru saya tailor-made the training plan according to the race yang kita nak. Oi, macam Su pula macam mana? Paling jauh? Bagi saya jarak yang paling jauh pernah saya lari adalah 109 km lah. Pun sama lebih juga kurang acara juga. Ultra Trail. Aduh, macam mana dah dapat berlari jauh? Masuk hutan, lalu jalan tar, lalu sungai, semua sekali lah. Lebih daripada 24 jam lah. Adakah perempuan dan lelaki penjagaan stamina-nya sama? Rasanya terpulang kepada setiap individu, dia tak sama level fitness dan kesihatan masing-masing tak sama. Jadi it depends on yourself lah. Jadi kita kadang-kadang try and error lah. Macam latihan pun tak semua orang sesuai dengan satu latihan yang sama. Jadi kita kena cari satu latihan yang sesuai untuk diri kita sendirilah. So apa yang memotivasikan anda sewaktu berlari tu dapat menghabiskan 50 km? Sebab saya atas treadmill berlari dalam 5 minit dah. Ya, anda ni berjam-jam 109 km, 145 km, 50 km. Ya Allah Tuanku. Apa yang motivate anda? Tak penat ke? Macam okay, I give up. Macam mana tu? Rasanya memang penat, tapi ni rasa macam satu kepuasan bila kita dapat menghabiskan jarak tersebut. Macam kita dapat mencabar keupayaan kita selama ni yang kita boleh. Walaupun mula-mula orang kata, boleh ke kau nak lari 5 ke 10 km, tapi bila dah lari, bila kita lepas stage by stage, kita kan rasa okey, Nak lagi. nak lagi. Yes. Kita rasa macam satu ketagihan di situ. Seronok. Kan. Dan Jadi atas meja dia apa pula Syah? Kan. Ini tanya, ni berapa ringgit ni berjual ke? Saya pernah tengok kan orang berlari dia gunakan selipar ni. Saya tak faham. Kan, selalu orang pakai kasut kan. Teringin nak tanya, ni selipar macam mana ni? Tinggallah ringan. Okey, yang ini kita panggil wide sander. Jadi yang ini sebenarnya dia banyak model, tapi untuk saya paling suka guna model ni lah. Sebab sekarang trending guna wide sander. Sebab wide sander ni dia ringan dan mudah senang dicuci. Terutamanya kalau kita pakai waktu hujan. Jadi kita tak payah fikir dah basah ke apa ke. Kalau kita pakai kasut agak berat. Pakai ni boleh lah Jadi, untuk berlari. Boleh. Memang diciptakan untuk berlari. Ya, memang wide adakah sander. dicipta untuk larian yang jarak panjang ataupun kalau jogging biasa boleh juga pakai? Boleh. Ramai sudah menggunakan sandal. Tak hairanlah kita jogging 1 km, 2 km sebab kita pakai kasut. Sebab saya ada barang cepat lah. Boleh tak abang tolong ambil? Okey. Buat penonton-penonton yang menyaksikan kami sekarang kat rumah ataupun kat mana-mana saja, boleh tak bagi tips starter kit lah, starter pack lah untuk runner-runner yang baru kan? Okey, untuk runner short distance kita tak perlukanlah banyak kits tu. Short distance kita cuma perlu disiplin dan keazaman lah. Kalau nak betul-betul kena buat betul-betul. Kalau kita buat hari ni kita run, esok kita tak run, minggu depan kita dah tak nak buat dah. Okay, bagi saya disiplin lah penting. Disiplin Macam penting. barang-barang pula apa yang mereka perlu ada? Barang Sebab keselamatan kita harus ambil kira kan? Okey, contohnya kalau kita nak lari untuk ultra marathon kan, apa yang kita perlu kalau kita training untuk jarak jauh, kita perlukan yang ini headlamp lah untuk Malam. selalunya kita kan training waktu subuh, kadang-kadang tengah malam pukul 12, pukul 1, it depends lah. Kalau untuk train kita nak biasakan diri dengan masa event, kadang-kadang kita akan mula pukul 12, jadi kita perlukanlah headlamp untuk macam jalan-jalan di Kuching kadang ada agak gelap ke, takut kita terpelecok ke apa ke, jadi kita kena guna headlamp lah. Dan juga yang ini blinker lah, blinker ni supaya ada kereta ke orang ke lalu lalang boleh nampak kita dari jauh lah. Itulah dari segi yang ni kita boleh letak dekat bel ke, ataupun kadang-kadang saya letak dekat jam saya lah. Supaya orang boleh nampak. Jadi saya letak dekat jam. Okey, Abang Jumadi, pesanan buat penonton-penonton semua. Okay, for those yang macam tercari-cari what kind of sport yang you want to involve, first thing first, you kena tahu apa objektif tamat-tamat nak involve. Macam nak lari, macam contoh kalau macam nak lari untuk kesihatan, lain. Nak lari untuk competition lain. Lari untuk sebab suka makan nak burn lain. So
basically kena set dulu apa objektif kamu nak berlari. And then yang kedua is daripada preparation. Untuk persiapan macam kasut, setiap orang different kasut. Tengok daripada kaki. So my advice is pergi tempat kedai kasut, boleh ukur jenis kaki macam mana, kasut sesuai macam mana. Kalau nak start lari dekat road yang short distance, nak laju, kasut different. So it's depend on what kind of sport running you nak masuk lah. Alright. So and then kalau nak berlari malam, especially dekat Kuching, not really runner friendly because of road jam kurang, kadang-kadang macam reserve very limited. So bawa blinker, kalau berlari malam bawa blinker, headlamp, kalau boleh berlari dalam kumpulan. Lebih selamat. Lebih selamat. Okey, itu dia ya. Terima kasih sekali lagi kepada Su Marcel dan juga Abang Jumadi Rosli yang sudi berkongsi dengan kita orang tentang tips berlari maraton dan juga ultra. Jadi kepada anda juga yang sedang menonton kami di rumah, kalau anda ingin emailkan kepada kami sebarang komen anda ataupun respon mengenai maraton dan juga pelari ultra, silakan emailkan kepada kami di borak@tvstv.my. Baiklah Osha, Mazela, Nurul dan tetamu pada hari ini, banyak sebenarnya yang kita nak tahu pasal maraton ni. Tapi kita akan lanjutkan lagi insya-Allah pada masa akan datang. Lebih banyak topik menarik selepas ini dalam Borak Tesi Peng. Stay tuned. Kembali dalam Borak Tesi Peng. Okey, kalau di Kuala Lumpur kita ada Makcik Bawang Speaking yang lebih dikenali sebagai Arwin Kumar. Tapi kini di Sarawak kita ada Makcik Bawang Champion. Menang Yang champion. dirajai oleh Fir Afandi dan Afiq Wazal. Apa khabar Fir? Apa khabar Fir? Thank you sebab menjemput. Betul. Di Kuala Lumpur ada makcik bawang apa? Makcik Bawang Speaking. Makcik bawang speaking. Sorry. Maksudnya Makcik Rosma Speaking. Dia nervous. Lupa. Saya Makcik Bawang. Kan. Tak, sebab dia test lelaki Afiq. Macam Afiq. Sebab Sebab ada banyak jambang. ada facial hair. Jangan kacau lah pengantin baru ni tau. Pengantin baru. Baru lagi kan? Baru lagi. Saya banyak kawan yang baru lepas kahwin pun still ada pengalaman. Okey, sebenarnya mereka ni dikenali dengan Minot dan Kak Haji. Betul. Okey, tapi kita nak tanya, bagaimana bermulanya inspirasi Makcik Bawang dengan trend yang bertudung tu? Saya... You nak cerita, I nak cerita. You cerita sebab saya dalam ni nampak macam terang, luar tu petang beti. Sebab petang beti kat luar tu awak ceritalah. Okey. Ya Allah. Actually, kita start January 2019. It was tak sengaja. Kita masa tu kita kerja sama, kerja radio. So kita dalam studio, we want to shoot ada video of our station. Okay, at that time. While waiting, so me and Phil kita selalu macam try nak buat content sendiri lah. Kadang-kadang kita buat naik dekat kita punya Facebook, just nak upkan kita punya follower dekat page. So dekat situ ada prop our tudung kuning tu, tudung putih tu was actually kain meja. Kain untuk meja, so kita potong, so we pakai and then we just action, jom kita try jadi macam makcik. So we talk and then I upload the video malam tu juga. So Viral lah. tiba-tiba dapat ratusan ribu view. Power lah viral. korang. So Pura. agak dekat lah. Dia cakap pura. Apa pura? Ni. Dia cakap power korang. Pura. Power lah. Power. So kita upload, kita dapat banyak views and then kita banyaklah yang komen kan. And then yang hantar send the link video tu dekat WhatsApp, so kita tahu dia viral. And then the second video yang kita buat makcik yang pergi KL tu, yang makcik Sarawak pergi KL tu, yang tu lagi viral. Kita hit 500,000 views.
in a short amount of time. And then dekat situ lahirnya karakter Minot dan Kak Haji. Betul. And then after that, people started to contacting us lah. And the rest is history. Yes, and then now we are here. Yes. So thank you dah. Kenapa membawa watak perempuan? Sebab tak sengaja kita dah sebab kita perempuan sebab membawang kan. Betul. Tapi kita orang perempuan mengaku membawa. Tapi kita orang our character, kita orang tak 100% niru perempuan. Yes. Kalau ada yang perasan, Afiq dia tak shave dia punya jambang. Betul. Even I sendiri tak shave aku macam ni. We tak pernah guna make up, tak pernah menggayakan pakaian perempuan. We just menggayakan karakter seorang. Because Pakcik bawa. our video is we are not cross dressing, we Betul. are impersonating. Yes. So that's how we do our Antara video yang selalu ditonton oleh penonton di Facebook dan laman sosial dan sebagainya adalah video yang satu video yang famous tu adalah video cara-cara nak mengumpat kan. Di bawah starter pack. Tapi benda tu menjadi sebab itulah yang dilakukan oleh orang sebelum mereka nak mengumpat. Betul. Soalannya, adakah Fir dan Afiq ni memang selalu mengumpat orang? Ya. Itu terang kita orang betul. Osha kenal kita, so we've been working together lama. Yes. So dia tahu. Tapi itu biasalah kita kalau dekat tempat kerja memang macam tu. Betul. Kita bukannya nice baik-baik tak ada. Kita memang kalau ada something Real lah. kita nak umpat kita umpat. Betul. Betul, kena luahkan. Jangan pendamkan kan. Itu kata dia tadi, saya mengenali Tu berpangkat lah. Dia nak cakap apa? memang berpangkat tak apa. Kalau pangkat je kita Som. kalau berpangkat tu tak apa. Berpangkat tak apa, kita lajak dah. Lajak je. Silau, Okey. Dia kata tadi saya mengenali mereka, tapi penonton tak mungkin ramai yang mengenali siapakah mereka di sebalik betul. Kak Haji dan Minot. Apakah anda dalam sisi lain yang orang tak kenal actually, yang you tak portray kan dalam your social media dan juga kepada public? Kalau saya personal, saya sendiri I'm very serious person lah. Ya. Yeah. Outside of radio, outside of doing videos, Nampak. Very serious, tak banyak cakap. Feel pun I think the same. I jenis a very shy person. Ya ke? Serious. I akan bercakap dengan orang yang I selesa saja. Contohnya macam sekarang lah. Macam sekarang I selesa dengan you all. Ini lagi selesa lah. Selesa. Sebelah kan. Sebelah. Sebelah. Pun yelah. Ini weekend ke weekdays hari ni? Hari Sabtu. Dah lupa. Okey. Kalau orang putih cakap hari biasa apa? Weekdays. Orang putih cakap hari hujung minggu? Weekend. But my love toward you never end. Jawab dulu. You can do it. Wakil borak Tesi Peng dulu. Come on lah. Dia tengah fikir, sebelum Nurul fikir, kita nak bagi soalan yang serius. Mungkin ramai peminat Fir dan Afiq nak tahu. Boleh tak salah seorang tu bergerak and masih lagi famous kiranya seorang saja tanpa salah seorang? Dia famous tu mungkin tak, tapi payment masuk seorang lah best. Lebih besar lah. Sebab payment tak bagi tak bagi kita tak separate the payment. Itu je lah beza. Tapi saya rasa saya dan Afiq masing-masing apa kata orang seorang perlukan seorang perlukan seorang. Betul. Sebab itu Suami isteri lah. Siapa suami? tak, sebab kalau any work, any kerja yang kita dapat, klien contact ke, dia takkan nak seorang-seorang. Betul. It must be a pair. So apa-apa nak buat MC ke, video ke, appearance ke untuk event, memang they will know. They want the both of us. Jadi soalan kepada Afiq dah dikenali sebagai makcik bawang champion berdua-duaan. Pernah tak rasa terbeban sebab dalam masa satu hari tu kebanyakannya spend time dengan Afiq, dengan Fir Afandi? Rasanya kalau on that side Asyik-asyik muka dia lagi kesian sebab dia ada family. Saya bujang. Dah ada family. Dia ada. Saya dah ada isteri dan ada anak. Saya jujur. Saya kalau tanya dah ada isteri ada anak. Betul. Kalau still nak boleh. Pick up. Tak ada. Saya tak. Jujur. Saya betul saya tak ada. Saya tak saya bukan jenis yang sorok cerita. Saya betul ada anak, kalau awak nak boleh. Kalau nak nak ada anak. Okey. Apa beza buaya dengan awak? Beza
Buaya bersisik, saya tak bersisik. Okey, mereka memang dikenali dengan Kenapa Mazela senyap je? Tak, mereka dikenali. Kau nak tanya apa? Tak boleh nak tanya dah sebab dia Macam senang buat duit lah. Ini makcik bawang dahsyat. Dia tukar nama bukan champion. makcik bawang dahsyat ya. Sebab Mazela ni terkesima. Alright, sebenarnya mereka berdua ni memang dikenali dengan telatah mereka yang selamba, yang kelakar kan. And then pernah tak korang kena kecam teruk? So far menjadi penghibur di Sarawak, so far orang Sarawak dia ada satu elemen dekat dalam diri diorang. Diorang susah untuk mengecam diorang punya local punya talent. Itu satu benda yang saya rasa yang best. Betul. Okey, orang Sarawak mungkin ada certain yang kita cepat hingga. Betul. Tapi untuk mengecam, level mengecam teruk, orang Sarawak tak sampai level tu. Kalau kita dalam video kita sometimes kita ada control our content. Cuma kalau orang tu nak kecam, usually sebab what happen, apa yang kita buat dekat luar. Sebab apa yang dia tengok video tu, itu is just entertainment. Betul. Kalau in real life, in reality kita ada buat something wrong ke yang orang tak setuju, orang tak suka, then I think that can affect. Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi lah. Betul. Okey, jadi kepada Dah nak tutup dah? sangat mencuri kita. Dah nak habis. Sejam lah, kita sejam lah buat special lah. Saya nak call mak awak sekarang. Boleh tak? Call mak saya kenapa? Saya nak beritahu dia terima kasih kerana melahirkan seorang bidadari macam awak. Aku tak boleh nak gon. Awak tahu tak beza awak dengan ikan sardin? Tahu tak? Tak. Ikan sardin dalam tin, awak dalam hati saya. Semua dia nak try kan. Aduh, apapun. Oh, dah. Gas. Sebelum Fir dan Afiq try gas, kita mungkin saya kata secara personally mereka berdua ini juga menjadi sumber rujukan gas dalam dunia penyiaran ataupun hiburan. Peluk gas. Disebabkan konsistensi mereka dan pada masa sama mereka menghiburkan tetapi tidak melampaui batas. Itu yang paling penting. Yes, itu yang Boleh. mereka I would say pelawak yang berkualiti dan konten-konten. No. Syabas. Kita bukan pelawak. Bukan pelawak kita ya. Penghibur yang berkualiti. Dan content creator yang berkualiti. Syabas kepada anda berdua. Semoga anda Thank you. terus sukses Betul. dalam menghiburkan orang dan juga kepada penonton yang sedang menyaksikan kami. Semoga anda terhibur jugalah dengan telatah mereka berdua. Cakap pasal kualiti dan terhibur, banyak lagi benda yang anda boleh terhibur dengan kami dalam Borak Atas Siping. Yes. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Mana tahu Makcik Bawang Champion ada lagi. Jadi jumpa anda lagi dalam Borak Atas Siping. Saya sukalah sofa ni macam sofa karaoke.